Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua kepada episod yang terbaru dalam siri Ramadan kita bersama Tadabbur Circle, iaitu kisah-kisah pemuda yang menakjubkan dalam Al-Quran. Dan insya-Allah hari ini kita akan lihat satu kisah yang sangat menarik yang mungkin kita sudah biasa, yang mana saya beri tajuk ni adalah kumpulan pemuda yang kuat. Kisah ini adalah berkaitan dengan pemuda Al-Kahfi, iaitu pemuda Al-Kahfi. Kita tahu mereka tidur dalam gua selama 309 tahun, 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mungkinlah antara babak yang penting dalam kehidupan mereka adalah bukan selepas sahaja. Kita tahu dalam surah Al-Kahfi ni ada beritahu tentang sebelum mereka masuk gua, semasa mereka di dalam gua, dan selepas mereka di dalam gua. Okay? So mungkin dalam episod yang ini kita akan tengok sebelum mereka berada dalam gua tu, apa yang berlaku sebenarnya dalam kisah kehidupan mereka. Dan kalau kita nak tahu ataupun lebih lanjut, dan selepas kita tadabbur, saya confirmkan yang anda ataupun semua yang tengok video ni boleh uh, dapat pengajaran yang sangat besar, di mana kisah pemuda at the end of the day adalah kisah kita juga, iaitu kita sebagai pemuda ni ada kaitan dengan mereka dalam Quran. Kenapa Allah ceritakan mereka pemuda ini adalah untuk sedarkan kita pemuda sekarang, sebenarnya benda ni dah berlaku pada mereka juga kan. Sebenarnya kisah-kisah Al-Quran ni membangkitkan jiwa kita dan semangat kita untuk terus maju ke depan sebenarnya. Okay? So Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Allah berfirman, innahum fityat. Ini berkaitan dengan kisah pemuda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini cerita betul Allah cakap kepada Nabi SAW dan juga pada kita. Kamu rasa indong tak? Allah cakap ini kisah betul. Naba'ahum bil haqq. Innahum, kisah siapa? Kisah apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Iaitu kisah-kisah pemuda yang di mana Allah beri mereka petunjuk keimanan dan Allah tambah lagi petunjuk keimanan mereka tersebut. Yang menariknya kat sini, Allah menggunakan perkataan fityatun, fata. Beza antara syab ataupun syabab dengan fityah ataupun fata ni. Fityah ni ada spesifik umur dia. Spesifik umur kemungkinan antara umur 18 ke 20 tahun ataupun 18 ke 25 tahun ataupun 15 ke 25 tahun dan sebagainya. Menunjukkan apa? Ini merupakan kisah pemuda yang sama dengan umur kita sebenarnya, yang lebih kurang sama umur. Apa kaitan mereka dengan kita adalah umur mereka sama. Dan sebenarnya umur sama ni kita akan alami peristiwa-peristiwa yang lebih kurang sama. Kan, kita nak tahu apa tujuan hidup kita nak tahu apa kekuatan kita nak tahu siapa kawan-kawan kita yang okey kan, supaya kita dapat hidup dengan penuh maknanya ada orang tolong kat mana-mana kita, circle mana kita nak masuk, adakah Tadabbur Circle semata-mata ataupun ada circle lain yang kita nak join kan. So banyak lagi benda yang kita boleh belajar, dan sebenarnya mereka pun ataupun pemuda Al-Kahfi tu juga merupakan pemuda yang lebih kurang sama dengan kita. Masalah dan juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka adalah peristiwa yang lebih kurang sama kita rasai. Okay? Dan ini babak yang sangat penting, di mana kalau saya nak ceritakan lebih lanjut, pemuda Al-Kahfi ni sebenarnya mereka adalah dalam daripada golongan-golongan elit sebenarnya. Ayah yang mereka merupakan menteri ataupun timbalan menteri dan sebagainya, dan dalam kerajaan sewaktu itu. Dan kerajaan waktu itu tidak menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka nampak benda ni kan. Mereka rasa sebab kerajaan semua orang ikut trend kan, semua orang ikut apa yang orang lain buat. So dia orang macam pemuda-pemuda ni rasa macam tak boleh ni kan. Aku rasa macam kita rasa betul ke benda yang dia orang buat ni kan, salah ni kan. Ada tak pemuda macam tu zaman sekarang? Maknanya bila orang buat trend yang tidak ikut syariat ataupun trend-trend yang membodohkan akal
dan sebagainya. Maafkan saya, hari ni puasa kan, so ada angin sikit. Mematikan akal, membodohkan akal. Adakah kita akan ikut trend tersebut? Pemuda Al-Kahfi ni dia ada otak, dia bijak, dan bukan sekadar tu, Allah memelihara mereka daripada berada dalam kalangan mereka yang tidak menggunakan akal mereka, sedangkan mereka ada akal untuk melihat kepada kebenaran. Takkan nak sembah patung, takkan nak sembah orang kan, ya mustahil. So pemuda Al-Kahfi pun berada dalam fasa tu, mana mereka nak lari daripada amalan-amalan masyarakat yang tak ikut syariat dan sebagainya, yang bukan Islamik lah. Dan apa yang berlaku adalah pada suatu hari, disebabkan sang raja tahu yang pemuda Al-Kahfi ni tak menyembah tak ikut apa yang mereka sepatutnya ikut, maka sang raja memanggil pemuda Al-Kahfi itu dalam satu court, kan, dalam satu mahkamah, yang di mana mahkamah ini dihadiri oleh semua rakyat, dan juga raja itu menjadi juru cakap yang utama, kan, orang yang akan menilai pemuda Al-Kahfi ni. Dan apa yang berlaku sewaktu itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lain, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Baik. Dalam ayat ini sebenarnya, kalau kita nak tahu background ayat ini, adalah waktu itu pemuda Al-Kahfi itu terpaksa masuk mahkamah, kan, terpaksa diadili dalam mahkamah. Dan bayangkan waktu muda kan, kalau kita masuk mahkamah, kita akan rasa apa? Takut. Bukan sekadar rakyat yang ada, tetapi tentera, polis semua nak dengar apa yang berlaku. Sudah semestinya kita akan rasa takut. Dan ketakutan tu normal dalam kalangan kita kan. Kita sentiasa akan rasa takut dalam zaman muda kita sebab kita tak tahu apa yang kita buat betul ni. Tetapi Allah cakap, warabatna ala qulubihim. Apa yang mengakibatkan mereka berani adalah disebabkan Allah ikatkan hati mereka. Dengan cara apa? Allah ikatkan hati mereka, bukan sahaja Allah ikatkan hati mereka macam tu sahaja. Allah ikatkan hati mereka, maksudnya Allah kuatkan hati mereka. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa berdoa. Bila nak melakukan sesuatu benda tu, sangat penting untuk kita berdoa. Contoh doa yang paling simple, Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ataupun Rabbi yassir wa la tu'assir. Supaya apa? Supaya kita dapat diterangkan hati kita dan Allah pemudahkan urusan kita. Doa penerang hati ni sangat hebat dan sangat kuat dan sangat penting untuk kita amalkan. Walaupun rasa macam aku dah biasa baca doa ni tak ada efek. Sebenarnya dia ada efek kalau kita faham doa tersebut. Seperti mana pemuda Al-Kahfi diikat hati dia, akibat mereka diikat hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah kuatkan hati mereka. Mereka bangun, faqalu idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Bayangkan, mereka, Allah menggunakan, kalau kat sini kan, faqalu adalah fa'il mudhari', kan, fa'il mudhari' ataupun jama'. Qalu tu adalah jama'. Faqalu, mereka, bukan fa'il mudhari', fa'il madhi. Mereka telah berkata, ramai, maknanya pemuda Al-Kahfi ni ada beberapa orang, semua orang bangun, idh qamu faqalu, mereka semua berkata. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka melakukan sesuatu perkara ini kolektif. Ini penting. Sebagai seorang pemuda, penting untuk kita buat sesuatu benda itu berkumpulan, dan penting untuk kita buat sama-sama. Kan kadang-kadang kalau kita buat assignment ke apa-apa kan, kita biarkan seorang saja, dan apa akibatnya? Kita biar je seorang buat, contohnya kan. Apa akibatnya? Kita akan gagal. Ataupun kita buat presentation, contohnya seorang je bercakap, akibatnya orang tak best dengan kita punya presentation.
Sedangkan kalau kita nak melakukan sesuatu perkara itu, kita kena melakukan sama-sama. Okay, jangan buat seorang-seorang. Dan apa yang penting sini adalah bila kita buat sama-sama, kita tak akan rasa takut. Kan kat sini Allah cakap warabatna ala qulubihim, yes, mereka dah kuat dengan hati mereka dah, Allah tetapkan hati mereka, tetapi yang mereka menjadi lebih kuat disebabkan apa? Mereka buat sama-sama, mereka bangun sama-sama. Kan bukan kau je lah cakap, aku duduk sini je lah, tak, aku bangun, kau bangun, dia bangun, semua kita bangun. Jom cakap. Cakap apa? Cakap depan raja tersebut, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang mentadbir alam ini. Bayangkan semangat mereka disebabkan kumpulan tersebut. So sangat penting untuk kita melakukan kerja ni secara berkumpulan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetapkan hati mereka. At the same time, penting untuk kita ada grup yang sentiasa menyokong kita, grup yang sentiasa ada bersama kita di mana kita susah dan senang, mereka akan sentiasa sokong kita. Begitulah pemuda Al-Kahfi. Sebab tu zaman muda ni sangat penting, sama ada di sekolah menengah ataupun universiti ataupun bekerja dan sebagainya, sangat penting untuk kita mencari circle yang baik. Sangat penting untuk mencari mereka yang dapat bersama-sama dengan kita ke arah kebaikan. Kerana kawan-kawan ni waktu muda ni dia akan efek cara kita berfikir, cara kita berinteraksi, cara kita bercakap. So sangat penting untuk kita cari duduk dengan orang-orang yang baik. Kan? Kalau lah contohnya kita dah ada kawan-kawan, mungkin kawan-kawan kita nakal sikit kan, kita cari circle baru dan ajak dia bersama kita, tak ada masalah. So yang pentingnya, dengan kita ada circle yang baik dan kawan-kawan yang baik, kita punya kehidupan zaman muda ini insya-Allah akan lebih baik. Kita akan berada bersama mereka yang sentiasa contohnya berada di masjid, mendengar tazkirah, ataupun sekarang ni kita berada dalam circle yang baik iaitu tadabbur circle sendiri. Sebab tu kita nak create cipta tadabbur circle ni supaya at the end of the day, pemuda dan juga mahasiswa ataupun mereka-mereka yang berada dalam tadabbur circle ni akan dapat manfaat, seterusnya beri manfaat itu kepada orang lain juga. So apa yang kita boleh belajar pada ayat pemuda Al-Kahfi ni adalah kisah pemuda Al-Kahfi ni kisah seperti kita, umur-umur seperti kita lebih kurang, dan juga mereka kuat bukan disebabkan Allah semata-mata. Allah menguatkan hati mereka, tetapi at the end of the day mereka kuat juga adalah disebabkan mereka buat sama-sama, bukan seorang-seorang. Dan kita macam tu kehidupan manusia, kita tak boleh duduk seorang-seorang, kita kena ada kumpulan. Carilah kumpulan yang baik-baik, carilah kumpulan yang membina kita, bukan menjatuhkan kita. Itu sahaja daripada sesi perkongsian tadabbur hari ini. Moga-moga bermanfaat. Semoga ini akan menjadi titik tolak kita untuk mencari circle yang baik. Kalau tak ada circle yang baik, kita jumpa. InsyaAllah tadabbur circle ni adalah salah satu circle yang kita boleh manfaatkan bersama insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.